Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita meluangkan masa pada pagi ini dan kita dapat kita bertemu secara live di page yang terbaru, iaitu page kelas Quran Tajwid, yang mana telah saya maklum semalam page saya yang lama sudah tidak ada, sudah kena blok. Saya pun tak tahu kenapa. Saya sangat sayang page yang lama kerana sudah banyak video live yang telah saya buat. Tapi sekarang sudah hilang, saya pun tak tahu pergi mana. Dan sekarang saya pun menggunakan Facebook yang baru dan buat live yang buat page yang baru. Jadi saya mohon maaf lah. Saya mohon maaf atas kesulitan tersebut. Baik. Saya minta maaf atas kesulitan tersebut. Dan saya minta maaf sekali lagi kerana telah lama kita tak buat live. InsyaAllah kita akan mula balik lah. InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan perempuan sekalian. Untuk pagi ni kita akan sambung bacaan pada surah yang baru, iaitu surah Ali Imran. Setelah mana kemarin ataupun semalam kita dah selesai pun membaca surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir. Jadi untuk pagi ni kita mula pula baca surah Ali Imran pada muka surat 50. Muka surat 50 surah Ali Imran. Jadi untuk pagi ni kita ambil 5 ayat dulu. Kita ambil 5 ayat surah Ali Imran ayat 1 sampai 5 ayat 1 sampai 5, muka surat 50 insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama kita join kelas ni. Walaupun kelas ni tak hebat, walaupun kelas ini nampak biasa-biasa saja, yang penting ada pengisian ilmu baik, kelas yang ni biasa saja. Nak berbanding dengan kelas-kelas ustaz yang lain, guru-guru yang lain, memang tak boleh nak lawan lah. Sebab kelas-kelas yang lain memang hebat-hebat belaka, lawa-lawa belaka live mereka. Jadi saya sekadar ini sajalah yang mampu buat. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita kita teruskan dengan bacaan kita, iaitu pada surah Ali Imran ayat 1 hingga 5, muka surat 50 insya-Allah. Sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, jadi kita mulakan membaca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita mulakan membaca surah Ali Imran insya-Allah sama-sama kita semak Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ulang sekali lagi ayat 1 hingga 5 surah Ali Imran, muka surat 50 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Baik, Sadaqallahul Azim. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah telah pun selesai kita membaca ayat 1 hingga 5 surah Ali Imran, muka surat 50 insya-Allah. Lepas tu kita tengok pula, kita bincang hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Alif lam mim. Baik, dekat sini ada berapa harakat? Alif lam mim ni ada berapa harakat? Alif satu harakat. Alif satu harakah. Lam 6 harakah. Kemudian lam masuk ke mim, dia ada dengung 2 harakah. Manakala mim 6 harakah. Jadi berapa? 6, 6, 12 campur dengan 2, 14 campur dengan 1, 15. Jadi dekat sini ada 15 harakah. Ada 15 harakat lah. Ada 15 harakat. Jadi alif satu harakah, lam 6 harakah. Lam masuk mim ada 2 harakah dengung, manakala mim 6 harakah. Jadi kat sini 15 harakah nah. Alif lam mim. Kita kena latih dengan jari lah, gerakkan jari. Alif lam mim. Kena ukur melalui gerakkan jari. Jadi untuk yang baru nak mengaji, baru yang nak belajar cara panjang dia tu, kena ukur pakai jari lah. Tapi kalau kita dah mahir tu, kita agak-agak lah. Takkan dalam sembahyang kita nak jari kan. Tu. Jadi kita agak-agak lah. Baik. Jangan terlajak panjang sangat. Jangan pendek. Bagi agak-agak 6. Agak-agak cukup 6. Okey, yang seterusnya. Allah. Tu. Alif lam mim tu yang pertama. Yang tu kita namakan hukum tajwid. Dinamakan apa ni? Huruf muqatta'ah. Huruf permulaan surah. Huruf permulaan surah-surah tertentu lah. Huruf permulaan surah alif lam mim. Dia punya makna dia serah pada Allah lah. Apa makna dia? Kita serah pada Allah. Kemudian yang kedua, Allah. Hamzah wasal itu kita baca dengan nipis, bukan, jangan baca Allah. Jangan baca nah. Allah. Lam lah. Lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu sahaja ditebalkan lah. Manakala hamzah tu dinipiskan. Allah. Macam tu lah. Kemudian dekat situ hamzah wasal lah. Kenapakah hamzah wasal itu kita mulakan dengan fathah? Baik. Salah satu kaedah hamzah wasal, kita tengok selepas hamzah wasal itu ada lam lah. Yang mana lam itu dipanggil lam ta'rif. Kalau selepas hamzah wasal ada lam ta'rif, automatik hamzah wasal itu kita baca dengan fathah. Contoh dia alhamdu, Allah, alladhi, allati dan sebagainya lah. Nampak saja selepas hamzah wasal ada lam, maka automatik kita baca dengan fathah. Jangan baca illah, jangan baca Allah, salah lah. Baca Allah, allati, alladhi. Banyak lagi lah. Kemudian Allah ni pun saya dah ulang banyak kali dah. Ketika bacaan wasal, macam di sini bacaan wasal, kita baca 2 harakah. Tapi kalau kita waqaf, kita baca 2, 4 ataupun 6 harakah. Dia jadi ma'arid lisukun. Jadi bacaan kita ni dia ikut tulisan asal Allah itu. Kerana selepas lam yang kedua tu ada alif nah. Ada alif. Allah. Dia ada alif di tengah tu ada alif. Jadi kita baca tu ikut tulisan asal lah. Kalau tulisan di sini, tulisan Rustam Usmani, dia tak nampak alif tu. Sebab tu ramai budak-budak yang baca salah. Orang tua pun banyak baca salah. Dia baca laju kat sini kerana dia kata tak ada alif, dia kata. Salah tu. Tulisan asal Allah itu ada alif. Allah. Tu, 2 harakah. Allahu la ilah. Panjang lah. Panjang di sini pertemuan huruf mat dengan hamzah lah. La dalam 2 kalimah. La 1 kalimah, ilaha 1 kalimah. Alif mat bertemu dengan hamzah. La 1 kalimah, ilaha 1 kalimah. Jadi pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah.
dalam dua kalimah kita panggil mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, panjang dia 4 ataupun 5 harakah. Tapi seeloknya 4 lah, kebiasaan kita baca 4. La ilaha illa, ila 2 harakah. Ada alif kecil alif kecil, jaga ramai yang terlepas pandang alif kecil ni. 2 harakah lah, sama lah. Mad asli juga. Ilaha illa, ilaha illa, tekan pada lam tu, illa, kerana lam itu ada syaddah. Ramai kadang-kadang tak tekan, baca longgak kata. Ila, ilaha illa, salah. Ilaha illa, illa. 2 harakah. Huwal hayyul, huwal, muncung. Huruf yang berbaris dhammah kena muncung bibir. Huruf yang dhammah, yang berbaris dhammah, dan juga huruf yang melibatkan bibir kena main bibir gerakkan bibir. Muncung. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Baik. Kemudian huwal, dekat situ kena jelaskan lam. Huwal, kat situ kena jelaskan lam, kerana selepas hamzah wasal, yang mana atas lam itu ada sukun. Jadi selepas hamzah wasal, ada huruf lam yang bersukun, maka kita panggil alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Mestilah kita bacaannya mestilah dijelaskan lam tersebut. Huwal. Tu lidah tu kena lekat pada gusi. Huwal. Tu. Jangan bagi ada suara yang lebih. Sebab kadang-kadang ada setengah kita, segelintir kita yang baca huwal, le tu suara yang lebih. Suara yang lebih kita buang. Tak boleh. Dia kena betul-betul kita matikan dia. Wal, le tak ada. Kemudian hayyul, ha pedas tengah lekum. Kemudian ya tu ditekan hayyul qayyum. Sama juga lam tu sukun, kena jelaskan hayyul qayyum. Tekan pada ya tu ada syaddah. Kemudian huruf qaf, pangkal lidah naik, dan qaf ini dibaca tebal lah. Qayyum. Bahagian belakang lidah tu, pangkal lidah tu dia naik, menekan pada langit. Qayyum. Baik, kemudian yum, 2, 4 ataupun 6 harakah. Ma'arid lisukun. Nak waqaf 2 harakah pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Itulah ma'arid lisukun. Seterusnya ayat yang ketiga, surah Ali Imran. Nazzala alaikal naz. Huruf zai tu ada sofir, ada sifat sofir. Tempat dia hujung lidah, tekan belakang gigi kacip bawah gigi itulah gigi yang kita nak potong buah tu, buah apple kan, gigi bawah, hujung lidah tekan kat situ dan keluarkan bunyi sofir desiran. Nazzala alai, kemudian zai itu ada syaddah, kena tekan. Setiap huruf yang ada syaddah mesti kena tekan. Nazzala alai, huruf ain tengah hukum. Alai, tekan ain di sini. Kalau kita tak tekan, kita takut jadi hamzah. Alai, beza lah. Kemudian alai itu ya sukun, sebelumnya fathah, sifat lin, lembut bacaan lin. Alaikal kita kal alif lam qamariyah. Jelaskan lam. Alaikal kita
mad asli dua harakah. Alaikal kitaba bil haqq. Babil. Jelaskan lam kerana lam ada sukun. Babil haqqi musaddiqal. Haqqi ha pedas. Ha pedas. Bil haqqi musaddiqal. Qaf syaddah kena tekan. Bil haqqi musaddiqal. Baik. Musaddiqal lima. Huruf sad. Tadi dah hujung lidah tekan belakang. Gigi kecil bawah. Tekan pada dal kerana dal ada syaddah. Musaddiqal. Qal. Kat situ tanwin fathatain bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Idgham maknanya masukkan tanpa dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Masukkan tanwin itu ke dalam lam tanpa ada bunyi dengung. Qal musaddiqal lima. Maknanya bunyi tanwin itu dah hilang. Bunyi tanwin itu sudah hilang masuk ke dalam lam. Musaddiqal lima. Ma dua harakah ma asli. Baina yaday. Bay sifat lin ya sukun sebelumnya fathah. Na yaday sama juga ya sukun sebelumnya fathah lembut. Baina yadayhi wa anza. Di situ ikhfa hakiki ya, nun mati nun kosong bertemu dengan zai. Wa anza zalat tawra zalat, terus masuk kepada ta yang bersyaddah itu. Kat sini kita panggil alif lam syamsyah ataupun idgham syamsi. Selepas hamzah wasal terdapat huruf lam yang tidak bersukun, maka lam itu tidak dibaca. Lam yang kosong itu, lam yang tidak bersukun itu tidak dibaca. Kerana di sini idgham syamsi ataupun alif lam syamsyah. Lam itu sudah masuk ke dalam huruf yang syaddah tersebut. Jadi bacaan kita terus kita masuk kepada huruf yang bersyaddah tersebut. Wa anzalat taw. Jangan baca zalal taw. Salah lah. Siapa jelaskan lam itu salah. Kerana lam itu tidak ada pada bacaan. Dia tidak ada sukun. Dia kalau lam yang bersukun sahaja yang ada pada bacaan. Kalau lam yang tidak bersukun kosong, maka tidak ada pada bacaan. Wa anzalat taw. Waw sukun. Sebelumnya ada fathah, sama juga lin. Lin dia ada dua huruf, ya sukun ataupun waw sukun, sebelumnya fathah. Di sini waw sukun. Ra tebal, ra fathah, ra tebal, ra tafkhim dibaca dengan tebal. Ra lidah tu naik, lidah naik. Ra dua harakah, kemudian tawal injil. Wal jelas lam tu jelas kerana ada sukun jelas. Di sini dipanggil alif lam qamariyah ataupun idhar qamari. Injil ikhfa hakiki. Nun mati nun kosong bertemu dengan jim. Jil kita waqaf dengan dua ba ataupun 6 harakah. Mad arid disukun. Seterusnya min qablu hudal. Kat situ nun mati nun kosong bertemu dengan qaf. Ikhfa hakiki. Dengung lah. Ikhfa ni kena dengung lah. Sembunyikan. Bunyi nun itu, nun mati itu di sisi qaf. Min qab. Kena sembunyikan. Dan bunyi dengung di sini agak tebal kerana huruf qaf itu tebal. Jadi dengung tu tebal. Min qablu hudal. Qab. Qalqalah. Ba itu huruf qalqalah.
dan dia bertanda sukun dan dia berada di tengah kalimah. Kita panggil qalqalah sughra, pantulan secara kecil, secara sederhana. Min qablu hudal, luhudal, hudal. Fathatain tidak selari bertemu dengan lam. Idgham bila gunah. Hudal. Tanwin tu sudah hilang, dimasukkan ke dalam lam secara sempurna. Jadi tak bunyi dah tanwin. Hudan, hudan tak bunyi dah. Terus hudal. Hudal. Terus masuk kepada lam. Min qablu hudal linna, linna. Dengung lah. Nun ada syaddah, dengung 2 harakah. Kemudian na tu 2 harakah. Selepas alif mat sebelumnya ada fathah. Siwa anzalal furqan. Furqan. Wa anzalal furqan. Dengarlah. Wa anzalal. Ikhfa itu. Ikhfa hakiki. Dengung 2 harakah. Zalal. Jelaskan lam. Sukun. Jelas. Furqan. Furqan. Ra yang sukun. Ra yang mati sebelumnya bagi dhammah. Maka ra itu ra tebal. Ra tafkhim. Qan. Qan. Ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun. Ma'arid sukun ni kita waqaf pada huruf yang terakhir dengan sukun aridi lah. Kemudian sebelum dia ada huruf mat. Itu cara nak kena mat arid bersukun. Kemudian ada waqaf qaf lam ya, aula diutamakan kita waqaf. Seterusnya innalladhi inna nun syaddah dengung 2 harakah. Hujung lidah tu tekan tempat nun dia dekat dengan lam. Nun ni dia tempat dia dekat dengan lam, kawasan gusi tu juga. Cuma lam ni depan sikit lah. Al kerana nun belakang sikit dekat-dekat tu juga. Dekat-dekat. Makhraj lam dengan nun ni dia dekat-dekat. Kawasan tu juga. Jadi lidah tekan di situ lah. Tekan di situ dan kemudian dengung di rongga hidung kita ni 2 harakah. Innallah. Tu. Tidak. Astagfirullahalazim. Innalladhi. Nun syaddah, mim syaddah, hukum dia wajib al-ghunnah. Wajib dia dengung 2 harakah. Dan alladhi tu dia termasuk dalam hukum alif lam syamsyah. Bukan qamariyah lah. Syamsyah. Nalladhi tu. Kita terus masuk kepada lam yang syaddah tu. Kalau ikut tu saya tu 2 lam tu. Ada 2 lam. Yang pertama lam sukun, yang kedua lam yang berbaris. Kemudian bacaan tu terus kita masuk kepada lam tu lah. Lam ada syaddah. Saya ada dua lam. Lam yang pertama tu dimasukkan ke dalam lam yang kedua. Jadi bacaan kita terus masuk kepada lam yang kedua tu. Innalladhi 2 harakah. Dhi tu 2 harakah mat asli lah. Dhi hujung lidah dikeluarkan sedikit. Innalladhina kafaru nakafaru ka huruf kaf tu nipis. Ka bukan qa. Ka innalladhina kafaru ru 2 harakah. Ru tu 2 harakah mat asli lah. Waw sebelumnya dhammah. Kemudian ra itu bagi dhammah tebal, ra tafkhim. Selepas waw tu ada alif kecil, ada alif yang ada bulatan kecil serong di atasnya. Jadi alif tu kita panggil alif ziyadah, alif tambahan, tidak ada pada bacaan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah bi'a nah. Selepas hamzah ada huruf mat.
Boleh kita panggil mat apa ni? Mat badal ataupun syibih badal lah. Kalau mat badal ni pertemuan hamzah dengan mat, huruf mat tu di awal kalimah. Tapi di sini kalau kita tengok di tengah, boleh kita bagi mat syibih badal lah. Dia nak serupa dengan mat badal, pertemuan hamzah dengan huruf mat. Dua harakah lah, dua harakah. Biaya ya dua harakah mat asli. Tilla kat sini lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu dibaca dengan tipis, nipis, kerana sebelumnya ada kasrah. Biayatillah, jangan baca tilla, salah nak baca nipis. Tilla. Innal ladzina kafaru biayatillahi lahum azabun syadid. Lahum azab. Mim sukun bertemu dengan ain. Hukumnya izhar syafawi. Izhar ni jelaskan. Hurufnya ada 26 lah. Tolak mim, tolak ba lah. Semua tu huruf izhar syafawi. Bahagian mim mati. Jadi izhar ni kena jelaskan lah. Mim tu kena bagi jelas. Kerana dia ada sukun lah. Bagi jelas. Jelaskan makhraj dia di mana. Lahum, bibir. Makhraj dia di bibir. Jadi jelaskan. Rapatkan bibir sekejap. Jangan lama sangat. Lahum azab. Macam tu lah. Jangan lahum azab. Bila kita bibir tu rapat lama, maka dengung tu jadi panjang. Itu salah lah. Itu salah. Nak sekejap. Bibir tu rapat sekejap. Lahum azab. Azab dua harakah asli. Bun syadid. Tanwin dhammatain 99 bertemu dengan shin. Ya, ikhfa lah. Hukum ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi tanwin itu di sisi shin. Dan dengung dua harakah. Adabun syadid. Huruf shin pastikan ada hamburan angin. Kerana shin ni antara sifatnya adalah tafashi. Syadid. Kita waqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakah ma'arid sukun, dan huruf dal itu kita waqaf pastikan ada lantunan. Dinamakan di sini qalqalah kubra. Syadid. Tu qalqalah lah. Qalqalah maknanya lantunan huruf dal. Kemudian kita waqaf qaf lam ya, aula kita waqaf. Seterusnya wallah waw tu nipis, jangan baca wallah. Salah. Waw tu nipis, jangan baca tebal. Yang tebal itu lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah. Wallah. Tu dua harakah. Wallah tu. Wallahu azizun. Aziz dua harakah. Zai ada safir. Aziz dua harakah ma'asli. Azizun. Di situ dengung. Dhammatain 99 bertemu dengan zal. Ikhfa juga. Sembunyikan bunyi tanwin itu di sisi zal. Serta dengung dua harakah. Wallahu azizun dzuntiqam. Yang kedua tu dzun huruf zal. Yang pertama zai. Yang kedua zal. Dzuntiqam. Kat situ juga dengung. Nun mati, nun kosong bertemu dengan ta, hukum yang sama, ikhfa. Dan hamzah wasal kat tengah tu kita gugurkan, kerana hamzah wasal ni apabila dia berada di tengah kita gugurkan pada bacaan. Maknanya kita tak baca dia. Kalau dia duduk di awal, kita baca lah. Kita nak mula dia, kita baca. Tapi kalau dia duduk di tengah, kita gugurkan, tak baca dia. Dzuntiqam. Huruf zai dengan zal ni hati-hati lah. Ramai yang bunyi dia tu nak sama saja bila baca. Bagi ada beza lah. Kalau zai ni ada sofir. Zung azizun. Dia ada sofir lah.
sofir. Dan cara tekanan lidah tu pun tak sama. Hujung lidah tekan belakang, gigi kecil bawah. Kalau zal, hujung lidah dikeluarkan sedikit. Zung, zung. Kalau zai, zung, azizung, zung, tiqa. Beza lah. Cara lidah kita tu, letakkan lidah tu tak sama. Zai dengan zal tak sama. Tapi kebanyakan baca bunyi macam nak sama-sama. Tak boleh. Sebab tu kita kena belajar makhraj dan sifat dia. Zung tiqam. Zung dengung 2 harakah. Qam ma'arid sukun. Waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Dan ayat yang terakhir untuk pagi ni, ayat yang kelima. Inna Allah. Inna macam tadi lah, wajib al-ghunnah, dengung 2 harakat. Lidah kita tu tekan pada gusi. Dengung 2 harakah. Inna Allah. Nun tu nipis lah, jangan baca tebal. Inna Allah. Salah lah. Na. Yang tebal itu lam yang kedua sahaja. Lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah. Inna Allah. Baik. La yakhfa. La 2 harakah. Yakhfa huruf kha, hujung halkum. Kawasan dia halkum di hujung ni. Yakhfa. Ya, huruf kha tu dibunyikan dibunyikan secara seolah-olah kita nak buang kahak. Yakhfa, dan pangkal lidah pun naik kerana dia huruf isti'la, huruf yang tebal. Yakhfa, fa 2 harakah ma asli. Alai, ya sifat lin. Ya sukun sebelumnya fathah. Alaihi syai'un. Sama juga lin. Ya sukun sebelumnya fathah. Syai'un. Tanwin dan matan bertemu fa. Yakhfa hakiki. Sembunyikan bunyi tanwin itu di sisi fa. Dengung 2 harakah. Syai'un fil ard. Fil alif lam qamariyah, jelaskan lam. Fil ard ratbal, ra sukun sebelumnya fathah. Fil ardi wala di huruf dad. Tempat dia sepanjang tepi lidah dirapatkan ke gigi raham atas kanan atau kiri. Fil ardi wala di bukan di wala di wala. Pastikan tepi lidah kita tu rapat ke tepi, ke gigi geraham. Fil ardi wala fis sama. Fis sama. Alif lam syamsyah. Terus kita masuk kepada sin. Fis, jangan baca fil sama, salah. Yang betul dia fis sama. Baik, di situ 2, 4 ataupun 6 mak wajib. Mak wajib muttasil. Kita waqaf dengan 4 ataupun 5 lah. 4 ataupun 5, 6 pun boleh. Sini mak wajib. mak wajib arid li sukun. Baik, waqaf 4, 5 ataupun 6 harakat boleh. Fis sama. Tu. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita bincang membaca ayat 1 hingga 5 surah Ali Imran muka surat 50, dan telah pun selesai kita bincang hukum tajwid sedikit sebanyak yang terdapat dalam ayat tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bertemu pada lain masa, lain siri, lain live, untuk kita menyambung kembali ayat yang seterusnya insya-Allah, jika dipanjangkan umur lah. Dan mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini tuan-tuan dan perempuan sekalian dapat faham dan
dan dapat amalkan dalam bacaan seharian insya-Allah. Dan saya minta tolong share live kita ni. walaupun walaupun kelas kita ni kelas yang biasa-biasa saja, tetapi dia mengandungi isi ilmu lah insya-Allah. Sekurang-kurangnya dapat membantu kita lah sedikit sebanyak dalam pembelajaran Al-Quran insya-Allah. Dan jadi saya minta tolong share lah, sebab live kita ni page kita ni masih baru buat. Sekali lagi saya ulang, page saya yang lama hilang, kena block. Saya tak tahu lah sebab apa. Saya sangat sayang. Sebab apa? Sebab dah banyak dah video live yang saya buat. Last sekali hilang macam tu saja, nak buka pun tak boleh dah. Jadi saya terpaksa lah buat page yang baru. Dan sekali lagi saya mohon maaf sebab lama dah tak buat live. InsyaAllah. Jadi kita akan mula buat balik lah insyaAllah. Untuk waktu tu saya tak boleh nak tetapkan lah, sebab saya pun sibuk kat sini. Kelas pun banyak nak kena handle. Jadi saya akan buat time saya free insyaAllah. Baik. Jadi tolong share, tolong tekan button share tu insyaAllah. Dapat pahala insyaAllah. Setiap kebajikan yang kita buat, walaupun sebesar zarah, insyaAllah dapat pahala. Baik, kita sudahi dengan selawat selawat yang saya bagi itulah. Sama-sama kita baca selawat tu. Mudah-mudahan keberkatan selawat tersebut kita ingat apa yang kita mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nur الذاهب بنوره النسيان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاهب بنوره النسيان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاهب بنوره النسيان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والحمد لله. Baik, saya sudahi live kita pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.